Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan mata pelajaran Mahar Al-Quran untuk tingkatan 5. Kita masih lagi dalam Ad-Darsul Awal. Di bawah tajuk Al-Waqfu. Kita dah tengok ta'arif dan Al-Farqu. Kemudian hari ni kita akan tengok pula Ara'ul Ulama. Okay. Ta'arif kita dah tengok sebelum ni. Al-Farqu pun kita dah tengok sebelum ni. Ini masuk tajuk baru. Ara'ul ulama'i fi hukmil waqfi ala ru'usil ayati ma'a bayanir ra'il mukhtar. Pendapat ulama' pada hukum waqaf pada hujung ayat serta menjelaskan pendapat yang terpilih. Okay. Jadi waqaf pada hujung ayat ni, apa dia hujung ayat tu? Hujung ayat tu yang ada nombor lah. Pemisah di antara ayat yang sebelum dengan ayat yang selepasnya. Ya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian, ada nombor ayat. Itulah hujung ayat. Al-Alamin itulah hujung ayat. Jadi, dalam tajuk kali ini, kita akan bincang pendapat ulama' tentang hukum waqaf pada hujung ayat tu lah. Okay, kita tengok pendapat yang pertama. Okay, pendapat pertama kata, sunnatun mutlaqan. Yajuzu libtida'u bima ba'daha mahma ishtaddat ta'alluqaha bima ba'daha. Sunat secara mutlak. Waqaf pada hujung ayat, sunat secara mutlak. Maksudnya, asalkan hujung ayat berhenti. Waqaf. Maka dapat pahala sunat. Yajuzu libtida'u bima ba'daha. Harus ibtida' dengan ayat selepasnya. Bila dah waqaf pada hujung ayat, harus ibtida' terus dengan ayat selepasnya. Tak perlu ulang dah. Tak perlu ulang balik belakang. Mahma ishtaddat ta'alluqaha bima ba'daha. Sekalipun ada ikatan yang kuat ataupun ada kaitan yang kuat di antara ayat sebelum dia dengan ayat yang selepas dia. Jadi pendapat pertama ni kata waqaf pada hujung ayat sunat secara mutlak. Walaupun ayat yang selepasnya ada ikatan yang kuat, ada kaitan yang kuat dari segi makna. Maka tetap dikira sunat. Okey, macam mana yang dikatakan waqaf pada hujung ayat yang ada kaitan dengan ayat selepas dia? Contoh dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tatafakkarun. Okey, tu hujung ayat. Kan? Ayat 219. Kemudian ibtida' dengan ayat selepasnya fid dunya wal akhirah. Jadi kalau dari segi makna ayat tu tak sempurna. La'allakum tatafakkarun. Waqaf kat situ ayat tu tergantung. Makna dia tergantung. Lepas tu ibtida' tiba-tiba tu ibtida' fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ibtida' pun tergantung. Tak tahu hujung pangkal. Tiba-tiba tentang dunia dan akhirat. Itu maksud dia yang ada kaitan di antara ayat sebelum dengan ayat selepas. Tapi pendapat yang pertama ni kata sunat secara mutlak walaupun ada kaitan. Sunat berhenti pada hujung ayat. Okey. Ataupun kaitan di antara kedua-dua ayat tu membawa makna ataupun waqaf pada hujung ayat tu boleh membawa kepada makna yang rosak. Maksudnya kalau waqaf dekat situ, makna dia jadi rosak. Contoh dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Okay. Jadi, waqaf pada lil musallin tu, hujung ayat. Dari segi hukum, pendapat pertama kata sunat berhenti kat situ. Tapi dari sudut makna dia rosak. Celakalah bagi orang-orang yang solat.
makna dia rosak lah situ. Tak elok, makna dia tak elok. Tapi tetap dikira sunat bagi pendapat yang pertama ni. Kerana dia terletak pada hujung ayat. Okay? Ataupun sekiranya wakaf pada hujung ayat tu, kemudian ibtidak padanya akan membawa kepada makna yang batil. Ataupun juga sekiranya wakaf pada hujung ayat tu akan membawa kepada makna yang batil. Contoh dia dalam surah As-Saffat ayat 151. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Wakaf pada hujung ayat. La yaqulun tu hujung ayat. Okey, makna dia tak sempurna. Kemudian ibtidak waladallah. Allah beranak. Ibtidak itu membawa kepada makna yang batil. Tapi disebabkan la yaqulun itu terletak pada hujung ayat, maka pendapat yang pertama ni kata tetap sunat wakaf pada la yaqulun kerana di hujung ayat. Okay? Sebab tu dia kata sunat mutlak. Tak kira apa keadaan, asalkan dia hujung ayat, maka wakaf di situ adalah sunat. Dapat pahala sunat kalau wakaf pada hujung ayat. Dia sebab dia ada hadis lah berkenaan tentang ni. Pendapat yang pertama ni dia ada sumber dia. Iaitu hadis daripada Ummu Salamah. Mana Ummu Salamah kata, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti' qira'atahu ayatan ayah. Yaqul bismillahirrahmanirrahim thumma yaqif. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif. Maksud dia, Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, Nabi bila dia baca Quran, dia akan berhenti bacaan dia pada setiap ayat. Satu ayat, satu ayat. Nabi akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi waqaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian lepas tu Nabi waqaf. Jadi, golongan yang pertama ni ataupun pendapat yang pertama ni, dia faham hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha ni yang mengatakan yuqatti' qira'atahu ayatan. Ayah ni adalah Nabi waqaf pada setiap hujung ayat. Itu yang dia faham. Jadi berdasarkan kefahaman diorang ni, diorang menghukumkan bahawa berhenti pada setiap hujung ayat adalah sunat mutlak. Ikut macam Nabi. Nabi berhenti hujung ayat, kita pun berhenti pada hujung ayat. Maka beramal dengan sunnah dapatlah pahala. Beramal dengan apa yang Nabi buat dapatlah pahala sunat. Itu pendapat yang pertama. Ar-Ra'yul Mukhtar. Ini adalah pendapat yang terpilih. Di antara imam yang pilih pendapat ni adalah Imam Abu Amr. Imam Abu Amr dia kata, inilah pendapat yang paling aku suka. Wa huwa ahabbu ilai. Inilah pendapat yang paling aku suka. Dan Imam Abu Amr, dia berhentikan bacaan dia pada setiap hujung ayat. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Dia kata al-waqfu ala ru'usil ayat wal-ibtida'u bima ba'daha illam yakun hunaka irtibatun lafziyyun bainahuma. Apa dia kata? Waqaf pada hujung ayat dan ibtidak dengan ayat yang selepasnya sekiranya tidak ada kaitan dari sudut lafaz di antara kedua-dua ayat. Maksudnya apa? Pendapat yang kedua ni, dia akan waqaf pada hujung ayat sekiranya ayat yang selepasnya tidak ada kaitan dari sudut lafaz. Ayat sebelum dan ayat selepas tidak ada kaitan dari sudut lafaz. Tu pertama. Sekiranya ada. Sekiranya ada, mengikut pendapat yang kedua ni, dia akan waqaf juga. Tapi dia akan ulang balik. Kemudian dia akan wasal. Contoh, dalam surah Al-Baqarah.
Ayat 119 tadi, dia akan baca la'allakum tatafakkarun. Kemudian dia berhenti. Kemudian diulang balik. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sama juga. Contoh dalam surah As-Saffat tadi. Ya. Dia akan baca, dia akan waqaf. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Dia akan waqaf. Kemudian diulang balik. La yaquluna waladallah. Okay. Sebab apa pendapat kedua ni buat macam tu? Pertama yang tadi bila tak ada kaitan di antara kedua-dua ayat sebelum dengan ayat selepas tak ada kaitan, dia waqaf. Maka dia mengamalkan sunnah. Sekiranya ada kaitan, dia akan waqaf juga. Okay. Dalam masa yang sama, dia akan waqaf, kemudian dia ulang dan dia baca sambung pula. Okay. Maka, pada keadaan yang kedua ni, dia akan dapat dua lah. Dia akan beramal dengan dua. Pertama, dia mengamalkan sunnah sebab dia waqaf pada hujung ayat. Lepas tu, dia ulang balik, dia sambung. Untuk menjaga makna Al-Quran. Untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi, yang pendapat yang kedua ni, dia gabungkan dua-dua. Dia gabungkan pendapat yang pertama tadi, dalam masa yang sama, dia juga menjaga makna Al-Quran. Okey. Ar-ra'yu ghairul mukhtar. Pendapat ni bukanlah pendapat yang terpilih. Tapi boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Tak ada masalah. Okey, seterusnya pendapat yang ketiga. Jawazus sakti mutlaqan liqasdi bayani ru'usil ayat. Jawazus sakti mutlaqan liqasdi bayani ru'usil ayat. Harus saktah secara mutlak. Bagi menjelaskan ataupun bagi tujuan untuk menjelaskan hujung ayat. Pendapat yang ketiga ni, dia saktah pada hujung ayat. Boleh saktah pada hujung ayat secara mutlak. Asalkan hujung ayat, boleh saktah. Sebab apa dia saktah? Untuk menjelaskan bahawa tempat yang dia saktah tu adalah hujung ayat. Okey. Sebab apa? Dia masih lagi bersumberkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi. Cumanya pendapat yang ketiga ni dia faham. Waqaf pada hujung ayat ni adalah dengan saktah. Okey. Pendapat yang pertama tadi dia faham ayat daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tu yuqatti' qira'atahu ayatan ayah, maksudnya Nabi berhenti pada setiap hujung ayat. Tapi pendapat yang ketiga ni dia faham yuqatti' qira'atahu ayatan ayah tu maksudnya saktah. Baca dengan saktah pada setiap hujung ayat. Dia faham macam tu. Dan pendapat ni bukanlah pendapat yang terpilih. Ar-ra'yu ghairu mukhtar. Pendapat yang tidak terpilih dan juga tak diamalkan. Pendapat tak terpilih dan tak diamalkan. Seterusnya, pendapat yang terakhir. Pendapat yang keempat. Hukmul waqfi ala ru'usil ayati ka hukmil waqfi ala ghairiha mimma laysa bi ra'sil ayah. Hukum waqaf pada hujung ayat seperti hukum waqaf pada selainnya yang bukan hujung ayat. Maksudnya pendapat yang keempat ni kata waqaf pada hujung ayat ni sama macam waqaf pada bukan hujung ayat. Maksudnya ikut makna dia. Sekiranya hujung ayat tu ada kaitan dengan ayat yang selepasnya, hujung ayat dia ada kaitan dengan ayat yang selepasnya, maka dia tak waqaf. Sekiranya hujung ayat tidak ada kaitan dengan ayat yang selepasnya, maka dia waqaf. Itu dia kata waqaf pada hujung ayat tu sama dengan bukan hujung ayat. Maksudnya kalau ayat tu panjang, kita nak waqaf, kita kena cari tempat waqaf yang
sama ada waqaf tu tam ataupun kaf ataupun hasan. Nanti kita akan belajar. Maksudnya sama ada berhenti pada ayat tu dia memberi makna yang baik ataupun tidak. Ayat tu panjang. Kita tak boleh berhenti ikut dan ikut suka mana berhenti. Kena cari tempat yang makna dia elok, makna dia baik, kita berhenti. Jadi pendapat yang keempat ni dia kata macam tu juga dengan hujung ayat. Nak berhenti pada hujung ayat, tengok makna. Kalau makna dia ada kaitan dengan ayat yang selepas dia, dia tak berhenti. Tak boleh berhenti. Tapi kalau tak ada kaitan, baru boleh berhenti. Jadi kalau ikut pendapat yang keempat ni, pada ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat 119 tadi, dia tak waqaf. Dia baca sambung terus. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dan sama juga macam dengan surah As-Saffat tadi. Dia tak waqaf pada la yaqulun. Dia baca wasal terus. La yaquluna waladallah. Ini pendapat yang keempat. Ar-ra'yu ghairu mukhtar. Pendapat yang tidak terpilih. Walaupun dekat sini dia tulis pendapat yang tak terpilih, tapi boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab tempat yang memberi makna yang elok ni ada juga beberapa imam yang waqaf. Yang dia waqaf pada situ. Contoh Imam Nafi', Imam Asim dengan Imam Kisai. Yang mana mereka bertiga ni mereka waqaf pada tempat-tempat yang mempunyai makna yang baik, makna yang sempurna. Baru diorang akan waqaf. Beza dengan Abu Amr. Tadi Abu Amr dia kata apa? Dia setiap hujung ayat dia akan waqaf. Tapi Nafi', Asim dengan Kisai dia waqaf pada ayat yang memberi makna yang sempurna. Jadi walaupun dekat sini dia tulis ar-ra'yu ghairu mukhtar, tapi dia boleh diamalkan. Sama dengan pendapat yang kedua tadilah. Sebab apa golongan yang keempat ni dia bagi pendapat macam ni? Adakah sebab dia tak jumpa hadis Ummu Salmah radhiyallahu anha tu? Kan? Dia sebenarnya berdasarkan hadis yang sama. Cuma dari sudut pemahaman tu berbeza. Golongan yang keempat ni dia faham hadis tu bukannya Nabi suruh berhenti kat situ. Bila Nabi baca Nabi berhenti, Nabi bukan suruh ikut sahabat berhenti kat situ juga. Tapi tapi hadis tu bawa masuk bahawa Nabi nak mengajar sahabat bahawa sini adalah hujung ayat. Nabi berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak beritahu ini ayat yang pertama, hujung ayat. Alhamdulillahirabbilalamin. Nabi berhenti. Ini adalah ayat yang kedua, hujung ayat. Maksudnya boleh berhenti. Boleh berhenti, tak ada masalah. Tapi bukannya kena berhenti. Nabi cuma mengajar dekat mana hujung ayat. Bukan Nabi bagi tahu kena berhenti dekat tempat-tempat tersebut. Kemudian hujah yang kedua, dia orang kata, dia orang faham, golongan yang keempat ni, kalau Nabi nak ajar tu tempat berhenti, Nabi nak ajar tempat berhenti, takkan Nabi nak berhenti pada ayat yang tak sempurna makna dia. Makna dia tak sempurna, makna dia jadi rosak, makna dia akan bawa kepada makna yang batil. Takkan Nabi nak berhenti kat tempat-tempat macam tu. Jadi sebab itulah golongan keempat ni faham daripada hadis tu, Nabi bukan ajar sahabat suruh berhenti pada tempat-tempat hujung ayat. Tapi Nabi nak bagi tahu sahabat, nak ajar bahawa tempat-tempat yang Nabi berhenti tu adalah hujung ayat. Jelas? Okey, ini adalah keempat-empat pendapat. Yang mana pendapat yang pertama adalah pendapat yang terpilih. Dan pendapat yang kedua dan pendapat yang keempat
bukanlah pendapat yang terpilih tetapi boleh diamalkan. Manakala pendapat yang ketiga bukan pendapat yang terpilih dan tak boleh juga diamalkan. Okay. Okey, sampai sini saja untuk pendapat para ulama. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk tajuk akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.